A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Tara' fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnata rasulih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi dapat kita bersama-sama menyambung satu siri daripada episod Bicara Maqasid, tapi kali ni spesialnya kita jadikan dia sebagai satu platform untuk kita menampakkan satu preview session khusus untuk ibu-ibu dan bapa-bapa, dan mungkin ada anak-anak juga yang akan turut serta dalam live pada pagi ni untuk kita nampakkan sikit sebanyak peta perjalanan dan juga bagaimana program yang akan kita langsungkan dalam satu siri Parenting Al-Quran Minded ni yang akan diurus selia oleh Saiful Academy di bawah platform Saiful Academy, di bawah Rumah Pengasih Warga Parenting lah. Dan insyaAllah kita akan jadikan platform ini sebagai platform untuk kita mendidik ataupun memberikan perkongsian ilmiah bagaimana untuk kita menjadi seorang ibu dan bapa yang konsistensinya mengamalkan Al-Quran itu secara istiqamah, insyaAllah. Bicara Maqasid tetap akan berjalan seperti biasa setiap hari yang kita jadualkan pada pukul 10 pagi setiap hari. Tapi ini adalah satu program berbayar yang kita nak cari di kalangan mereka yang committed, mereka yang benar-benar memerlukan satu guidance, bimbingan dan juga serius bagaimana untuk menggunakan Al-Quran itu sebagai satu formula pendidikan dalam rumah tangga. Okey. Dan saya tak keseorangan pada hari ini. Saya bersama dengan Ustaz Akmal Ashraf. Ada sebelah saya. Selalunya kita dah akan share screen. Kali ni kita duduk sebelah-sebelah sebab memandangkan hari ini hari Sabtu. Okey, kita pun memang fokus. Kalau tidak hari Sabtu, kami dua orang ni akan sibuk dengan program kursus haji online. Akan kursus haji, kita dah start dah buat kursus haji. Jadi kita ambil manfaat pada minggu ni untuk kita buat satu preview session dan kita akan kongsikan the route macam mana perjalanan Al-Quran yang akan dijadikan sebagai satu formula dan dijadikan sebagai satu panduan dalam pembinaan rumah tangga. Okey. Okey Ustaz bagi mukadimah sikit. Okey, macam mana program kita? Nanti saya akan masuk, kita akan bagi guide daripada Al-Quran pergi kepada perbincangan tentang solat sampailah kita masuk kepada perkara akhlak dalam pembinaan rumah tangga. Okey. Baik, kepada semua yang sedang menonton pada pagi ni, cuma dia kata ada ni audio agak tenggelam sikit. Cuba mereka interact dengan kita. Cuba interact sikit. Saya tengok setakat ni test. Okey tak audio? Okey. Kalau audio agak tenggelam, mungkin saya akan naikkan sikit audio inilah dekat atas. Nanti saya pass dulu kepada Ustaz Ashraf. Okey, silakan Ustaz. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Alladzina atainahumul kitab yatluna haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada sahabat saya Ustaz Syoki. So selalunya macam biasa kita bersiaran secara jauh je. Hari ni bersebelah-sebelah sikit. Okey, so hari ni special sikitlah. So kita nak membicarakan tentang topik pada hari ini, iaitu apabila kita nak berbincang berkenaan dengan
preview program parenting Al-Quran Minded. Oh, panjang nama Ustaz. Okey. Panjang-panjang pun dia sebenarnya nak mendekatkan kita dengan Al-Quran, insya-Allah. Yes, betul. Okey. So ini dia yang kita akan bawakan pada hari ini. Pertama sekali saya minta maaf lah kalau let's say saya terbatuk ke apa benda kan, minta maaf sebab masih belum lagi sihat. Okey, dan antara lain kita nak ceritakan tentang Al-Quran. Jadi apa yang kita akan bawakan selepas kita berbincang dengan Ustaz Syaki semua dengan tim panitia kita untuk dalam under Saifunang Academy punya program lah, pengajaran. So kita akan kupas beberapa topik. So kita pecahkan kepada 3 bahagian lah dalam isu parenting ini, iaitu kita nak membawa antum semua balik kepada basic, iaitu pertama sekali adalah iaitu Al-Quran, kedua adalah iaitu solat, dan ketiga bicaranya tentang akhlak. Jadi ini core 3 topik besarnya yang kita akan kupas. Jadi dalam topik utama ni kita akan ada subtopik lagi, kita akan kupas lah. Alright. So kalau kita lihat, apabila kita ni sebagai seorang hamba, Allah firmankan di dalam Al-Quran dalam surah 51, surah Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidak aku jadikan dan tidak aku jadikan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ, iaitu jin, wal ins, dan insan ini melainkan untuk mengabdi. Jadi cerita pasal abdu. Soal cerita pasal Abdul Rahman kan, betul. So Abdul Malik. So cerita abdu ni adalah hamba, nak menjadi hamba. So hari ni kita nak orang kata nak beribadah. So nak menghambakan diri. Ibadah itu berasal daripada kata pokok abdi. Jadi kita nak mengabdikan diri kepada Allah, maka Allah ajarkan kepada kita rububiyah dia, aturan dia. So hari ini kalau kita lihat, apabila kita daripada kecil ke besar dan kita dah mula memasuki fasa perkahwinan, kita dah mula menjadi sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, lalu Allah kurniakan kepada kita cahaya mata, iaitu anak kita sendiri. So kita dah mula jadi ibu dan bapa. Jadi cerita pasal parenting ini adalah konsep bagaimana nak menjadi seorang bapa, bagaimana nak menjadi seorang ibu yang mengikut acuan Al-Quran dan Sunnah. Mengikut acuan Al-Quran dan As-Sunnah. So tadi kita nak menceritakan, iaitu daripada surah 51 ayat 56 itu adalah untuk kita mengabdi. Jadi kita nak menjadi pengabdi. So kita nak create another pengabdi, sebagaimana kita mengabdikan diri kepada Allah. That's why kalau ada dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ni cerita pasal orang-orang terdahulu, bagaimana mereka bertakwa. So kita nak didik anak kita agar mereka ini mampu bertakwa kepada Allah, mengikut acuan, mengikut kaedah sistem pendidikan Islam yang sebenar berdasarkan Al-Quran. So hari ini kita tercari-cari sistem pendidikan. Betapa banyak yang datang kepada RPWP, betapa banyak yang berjumpa kami. So menceritakan luahan hatinya adalah bagaimana masalah-masalah yang membelenggu mereka dalam keluarga. Terutamanya isu pasal anak. Di samping itu juga isu pasal suami. Di samping itu juga isu pasal isteri. So ini ketiga-tiga elemen yang ada, yang menjadi tiang asas dalam pembentukan sebuah keluarga. So ilmu parenting ni bukan main-main. Bukan main-main. Kerana semuanya bermula daripada rumah. Kalau dekat rumah tak betul, dan dia akan memberi impak yang besar kepada skala yang lebih besar, iaitu kepada kampung, kepada negeri, kepada negara secara khususnya. Alright? So dia semuanya bermula daripada rumah. Sebab itu di dalam Islam, dia tak ada cerita benda yang lebih besar dulu. Dia cerita tackle kepada diri sendiri, anak dan juga isteri. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 127, bagaimana Ibrahim meninggikan dasar-dasar di dalam sebuah rumah, dan juga dia meninggikan dasar di dalam diri Ismail alaihissalam. So ini yang kita nak kupas. Okay? So kalau kita bawa benda ni, so macam mana kita nak mendidik anak? Mendidik anak, selalunya kita akan memberi nasihat, kita akan memberi tunjuk ajar, kita akan memberi pesanan. So pesanan itu sebenarnya konsep zikir. So kita nak bawa kepada konsep zikir. Bagaimana kita nak menzikirkan kepada anak kita?
tentang keagungan Allah, agar kita mensyukuri Allah, agar kita berbuat baik. Semua tu ceritanya tausiah, ceritanya wasiat, antaranya. So bila cerita pasal pesanan zikir, so kebanyakan kita banyak bila bercerita tentang zikir, kita akan ingat kepada subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. So itu adalah pertama sekali tasbih, subhanallah. Kedua, alhamdulillah, itu tahmid. Ketiga adalah takbir. So ini adalah elemen tahmid, tasbih dan juga takbir. So zikir itu apa? Zikir ini adalah mengingati, agar kita ingat kepada Allah. So macam mana nak ingat? Kalau kita baca surah Al-Fatihah tu, macam mana kita boleh ingat? Kita baca 17 kali sehari di dalam solat. So kita ulang-ulang baca. Ulang-ulang baca itu membuatkan kita ingat. Jadi nak zikirkan Allah, kita kena ulang-ulang. Kita kena ulang-ulang, kita kena baca Al-Quran dan kita kena ulang-ulang laksanakan. Kerana apa? Kerana kita kena ingat, anak kita akan mengulang-ulang perbuatan-perbuatan dia untuk ke arah kiri. So kita kena tarik dia ke arah kanan. Tarik dia ke jalan yang lurus ni balik, agar dia tidak terus terjerumus ke dalam golongan-golongan kiri. So nanti tu kita akan sampaikanlah. So itu Ustaz. Okay, saya dah mula membetulkan posisi ni. Itu tanda dia semakin panas, dia semakin menarik. Sebab apa yang kita nak bagi tahu, apa yang kita nak bagi tahu kepada anda semua, sebenarnya ada beberapa elemen penting yang kita kena tahu dalam parenting yang kita kena sampaikan. So memang kita nak sampaikan tentang Quran. Kita ada 3 kelas nanti. Di bawah parenting tu, okey, lalang tu kita tunjukkan kat dia orang lah. Share screen sikit. Okey, kita bagi sharing sikit. Sambil-sambil Al-Fadil Ustaz kita sampaikan tadi tu. So kita bagi skrin besar ni untuk sekejap Ustaz sembang dulu Ustaz. Okey. So kalau kita cerita pasal zikir, zikir. So kita akan buka satu surah. Surah ni sangat cantik, surah Al-Ankabut, surah yang ke-29. Ayat ke-45, boleh buka kat siapa ada Al-Quran. So ini memang kaedah. Jadi dalam parenting kita nanti, kita selalu akan ajak antum semua buka Al-Quran. Kita bukan nak dengar saja. Sebab apa? Kita nak sampaikan, kita kena ingat, kalau frame dalam Al-Quran ini, Allah kata dalam surah 42 ayat 52, surah Asy-Syura, iaitu وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ini adalah satu frame, iaitu Allah bagi tahu, dan demikianlah kami wahyukan kepada kamu roh dengan perintah kami. So sampailah kepada, apabila kita dah dapat wahyu, kita dah boleh tunjukkan orang kepada jalan yang lurus. So ilmu parenting yang kita beri ni nanti kita nak terus execute dalam rumah tangga kita. So itu dia Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Dia backup saya sekejap tadi. Sementara saya bagi frame dalam perbincangan ke arah kita bawa kepada peta perjalanan program parenting nanti. Kita akan gunakan ayat daripada surah 29-45 ni sebagai dia punya point of view. Macam mana kita nak mendidik anak-anak kita secara berstrategi. Allah bagi ayat ni kepada kita, tetapi dalam strategi pembinaan manusia atau pembinaan insan, sebenarnya dah ada beberapa keyword. Yang ni yang kita kena sampaikan dan kita kena faham. Dia ada tahap-tahap dia, dan kenapa dia dinampakkan sebagai satu perkara yang penting untuk kita kenal. Okey, so kalau tengok dekat sini, saya nak print screen sekejap. Surah ni dinampakkan tentang okey, boleh nampak semua Okey. Surah ni, surah Al-Ankabut ni, ayat 45, Allah nampakkan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ini adalah satu perintah yang pertama sekali yang kita kena tahu ni. Ini okey, adalah satu frame kepada bentuk perbincangan yang penting. Ini adalah perintah, bacalah apa yang diwahyukan kepada kamu daripada kitab. So untuk kita semua, peraturan ataupun tips pertama yang kita kena tahu sekarang ni adalah kita kena memiliki kitab. So nanti dalam parenting ni, ini adalah satu proses tadarus. Ini dipanggil tadarus. Tadarus ni adalah untuk kita kenal kitab.
Ni. Tahu? Nak kena kenal kitab. Ini antara benda yang sangat besar, yang paling penting dalam kita jadi seorang manusia ni. Namanya pun manusia, jadi insan. Allah bagi kat kita wahyu, bagi kat kita satu kitab, tetapi kita tak kerti beza lagi. Apa tu kitab, apa tu Quran. Tu dah ada beza. Kenapa Allah mulakan dengan perintah utlu? Allah tak mula dengan perintah Iqra. Wahyu yang Nabi dapat bermula dengan Iqra. Tapi di sini Allah suruh utlu. So kita kena tahu beza ni. Apa tu bacalah, apa tu tilawah, dan kita kena kenal apa yang dimaksudkan dengan diwahyukan. Uhiya ilaika minal kitab. Kenapa Allah nampakkan yang kami wahyukan daripada kitab? Jadi ini adalah elemen tadarus yang kita nak kena belajar. Okey, step pertama tadarus. Okey, pegang tu dulu. Step kedua yang kita kena ambil nanti adalah tentang dirikanlah solat. Wa aqimus solah. Yang ni step yang kedua. Step kedua dipanggil tafakur. Kenapa kita diperintahkan untuk tafakur? Dalam wa aqimus solah itu, kita akan dibacakan berulang-ulang pula Fatihah 17 kali sehari. Kenapa Fatihah itu saja? Dia dah jadi satu benda yang sangat penting untuk kita faham. Untuk kita tahu rahsia di sebalik makna setiap perkataan Fatihah. Dia tak banyak pun, ada 29 perkataan je. Senang cakap, ada 29 perkataan je. Tak susah pun untuk kita ambil 29 perkataan tu, tetapi Allah perintah kita ulang-ulang baca. Ulang-ulang baca. Itulah kita punya perlembagaan hidup kita yang kita jadikannya sebagai umul kitab. Setiap hari kita kena faham apa mesej di dalam perkataan-perkataan yang Allah dah mesej kepada kita. Setiap hari kita ulang. Dan seluruh ayat Al-Quran itu, ada 6,236 ayat, adalah subjek untuk dibacakan di dalam solat. Dalam waktu zuhurnya, subuhnya, maghribnya, asarnya, isyaknya, kita akan baca ayat Quran. Bacalah pendek, panjang, ikut suka hati. Kan? Tetapi kena tahu, jangan berlebih-lebihan. Ada sebab kenapa jangan berlebih-lebihan. Tapi itulah wa aqimus solah, kena dirikan solat. Ada orang tak faham lagi antara mendirikan perintah solat dengan berdiri solat. So ini part kita nak kena ajar anak kita. Mana yang kau berdiri solat, hanya sekadar berdiri 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat, atau sebenarnya engkau kena mendirikan perintah solat itu sepanjang hari selama-lamanya. 24/7. Ini part yang kita nak nampakkan. Apa yang kita nak kena fikirkan? Itu tafakur. Ni elemen zikir. Kemudian kita ada perintah yang seterusnya. Ni dipanggil inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini dipanggil tadabur. Kat mana nak tulis? Okey, tulis kat sinilah. Okey, ni bagusnya kita boleh menulis. Okey, so tadabur, sesungguhnya solat itu mencegah keji dan mungkar. Apa itu bicara keji dan mungkar yang anak-anak kita kena tahu? Apa pelajaran? Kenapa umur 7 hingga 10 tahun kita kena tanamkan pendidikan solat kepada anak-anak? Kenapa kita kena ajar? Lepas dia tak nak solat, dia ingkar untuk solat, kita dibenarkan untuk memukul dia. Dibenarkan untuk merotan dia. Dibenarkan untuk memberi hukuman kepada dia. Kenapa fasa-fasa ni penting? Ini tadabur. Tadabur terkait dengan macam mana kita nak takbir, macam mana nak urus takbir, macam mana kita nak mentakbirkan ayat-ayat Allah tadi. Daripada yang pertama, macam mana kita sekadar baca saja, kemudian kita nak dirikan perintah Allah, kemudian kita nak jadikan solat tadi itu sebagai dalam bentuk action. Dia bukan sekadar bercakap. Tadi baca, kemudian kita bacakan pula, kita sampaikan pula, jadi imam, ada makmum. Kemudian kita nak mencegah keji dan mungkar, makmum tadi menegur, bertindak, ada tindakan, tadabur. And then last kali adalah wala zikrullahi akbar. Hujungnya semua elemen-elemen tadi, daripada bacanya saja, kemudian kita jadikannya sebagai bentuk tindakan, kita takbirkannya, lalu kita nak kena tabayunkan. Tabayun ni adalah peringkat bainat. Dia boleh jadi satu peringkat pembuktian. Apa yang kita buat, solat itu bukan sekadar solat ritual semata-mata, tetapi dia menjadi satu solat aktual, sehingga dia boleh mencegah keji dan mungkar dan memberikan kita furqan,
membezakan yang hak dengan yang batil sehingga kita nampak benda tu jelas. Ini bicara apa? Bicara wala zikrillahi akbar. Kemudian Allah cakap apa? Allah cakap wallahu ya'lamu ma tasnaun. Sebenarnya hasil ni nanti dia akan menjadi akhlak kita. So akhlak kita relate daripada apa? Daripada Quran ni sampailah kepada solat dan dia akan menjadikan satu bentuk penghasilan. Tahu, tasnaun ni ramai orang baca sebagai amal. Apa yang mereka amalkan. Tapi dalam Quran sebenarnya ada 3 perkataan yang kita kena tahu. Fa'ala, amala, sona'a. 3-3 tu orang Melayu terjemah amal. 3-3 diterjemahkan sebagai kerja. Tapi bagi kami, hasil pendidikan, hasil daripada apa yang kita dah bentuk di RPWP, kemudian macam mana kaedah formula yang ada dalam Quran itu, kita nampakkan sebenarnya ketiga-tiga makna itu berbeza dari sudut bekerja. Pertama, amal dari sudut fi'ilnya adalah perangainya. Kemudian amal dalam bentuk kerja tangan yang kita kena tunjukkan. Kemudian sona'a adalah hasil daripada kerja buat yang kita laksanakan tadi. Itu step by step yang kita nak kena bawa ke dalam sistem program parenting Al-Quran minded. Ini ayat Al-Quran yang menjelaskan di mana elemen zikir yang kita kena sama-sama fahami. Macam mana kita nak membesarkan Allah sebesar-besarnya. Ni dinampakkan. Membesarkan Allah sebesar-besarnya. Membesarkan Allah tu setinggi-tingginya. Kalau kita sujud, kita nak tinggikan Allah. Kalau kita rokok, macam mana kita nak jadikan Allah tu sebesar-besarnya. Itu proses yang kita nak kena faham. Okey, yang ni ayat core yang akan kita jelaskan sampailah kita nampak 4 perkara yang kita nak nampakkan ni. Kalau dekat AIP, kita ada kelas 4 kelas ni je. Kelas Tadabrus, Tafakur, Tadabbur, Tabayun. Anak-anak kita belajar 4 kelas ni je. Dia ada step-step dia. Sampai umur dia dah besar, peringkat Tabayun tu, dia dah mulalah mengorak langkah yang lebih besar, lebih jauh. Kita izinkan dia jadi kapten, dia pergi jauh untuk jadi orang yang diberi amanah yang lebih besar. Itu peringkat Tabayun. Okey, ada tambahan Ustaz? Okey, so dia sangat interesting sebenarnya. Bila Ustaz Syauqi bukakan surah 29 ayat 45 ni, dia audio okey Kalau audio okey beritahu kalau ada something wrong ke. Okey, so kalau kita lihat Allah mulakan dengan perkataan utlu tadi tu, kenapa tidak iqra? So, bila persoalan itu dikemukakan oleh Ustaz Syauqi, so ini menampakkan betapa berhalusnya Allah dalam mendidik hamba dia. Bagaimana dia create, dia ciptakan, dia siapkan satu blueprint untuk kita sampai sedetail itu. Dia tidak letakkan satu wording tu sengaja-sengaja je, sesaja je dia letak, tak ada. Kalau cerita kenapa tak letak taf'alun, kenapa letak tasna'un, kenapa Allah letak utlu, jadi kenapa Allah tak letak iqra. Jadi ini sebenarnya detail-detail yang Allah ajarkan kepada kita, dan itulah yang kita kena ambil dan kita aplikasikan dalam pendidikan di dalam rumah. Ada kala kita nampak kita kena buat macam ni, kita kena buat macam ni, macam ni. Dia tak rigid. So Allah letakkan satu pada tempatnya sangat cantik. So kalau kita lihat Allah tu maha berhalus, jadi kita sebagai hamba-Nya kena ambil sifat-sifat ini untuk kita aplikasikan. Dalam pendidikan rumah kita kena berhalus. Kita kena sensitif. Berhalus ni sensitif. Kita sensitif. Jadi kalau kita lihat anak kita dah mula dah cenderung kadang-kadang lain sikit karakter dia, kita dah mula rasa sedikit cemburu. Tu antara sikit-sikit kita bagi ilmu parenting. So macam mana kita nak tahu tanda-tanda? Sebab kalau kita lihat Al-Quran tadi macam mana Ustaz Syauqi sampaikan, iaitu ada 6,236 ayat. 6,236 ayat. Jadi ayat ini kalau kita buka surah 3 ayat 190 dalam surah Ali Imran, iaitu Allah firmankan, iaitu inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya, sungguh-sungguh Allah beritahu dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Berakal. So kalau kita lihat dekat situ ada perkataan la ayatil liulil albab, ada ayat. Jadi ayat ini juga didefinisikan, diterjemahkan sebagai iaitu tanda-tanda. So ada 6,236 ayat di dalam Al-Quran menjadi sebagai satu tanda untuk kita kenal
dunia ni macam mana, bagaimana kita nak berjalan atas muka bumi Allah, bagaimana kita nak menjadi seorang parent yang baik, mengikut sistem pendidikan yang Allah ajarkan. Maka kita kena gunakan rububiyah dia ni, menggunakan aturan yang Allah dah bagi ni untuk kita tadbir anak-anak kita nanti. So itu dia. So bagaimana tadi daripada Al-Quran, kemudian kita kena dirikan solat dan kita mampu lihat hasilnya di dalam bentuk akhlak. Kerana akhlak ini dia bukannya boleh dibuat-buat. Akhlak ini dia secara subconscious mind, secara separa sedar punya minda, iaitu dia melalui satu fasa yang dibuat secara berulang-ulang sehingga dia menjadi satu tabiat. Sehingga habitat itu, tabiat dia macam tu. Kan kalau contoh kalau kita dah didik anak kita daripada kecil lagi, lalu depan orang tua mesti tunduk, cakap tumpang lalu, semua tu kan. So benda ini yang tidak dihidupkan balik di dalam kehidupan orang-orang, anak-anak Islam terutamanya. Kita dah hilang dah benda-benda macam ni, Ustaz. Betul. Okey, jadi dekat situ tu ada satu benda yang kita kena faham. Allah menggunakan perkataan liayatin liulil albab. Okey. Jadi ini adalah untuk orang-orang yang berakal. Bakal ni adalah satu proses tafakur. Ni kalau kita baca ni, ini baru tadarus. Okey, yang kita baca Quran hari-hari ni, kita ni orang Melayu selalu dinampakkan konsep tadarus ni mesti baca Quran. Itu je daripada kecil lagi nenek moyang kita, kalau datang bulan Ramadan je, malam ni kita buat tadarus Quran. Tadarus ramai-ramai, pusing ramai tu, ada 10 orang satu kumpulan, engkau satu muka, habiskan satu juzuk. Okey, itu tadarus pada kefahaman kita. Tetapi tadarus ini adalah belajar. Belajar yang kita nak adalah bukan belajar sekadar kita membaca Arabnya saja, tetapi how kita nak membawa semua formula yang ada dalam Quran ini dengan perkataan-perkataan yang Allah gunakan secara spesifik. Allah dia tak akan membazir ayat dia, kalam dia, firman dia untuk bagi kat kita satu perkataan yang sia-sia. Tak. Allah mesti bagi specific word, satu perkataan yang khusus, tetapi dia multiverse. Dia boleh disampaikan dalam banyak version, yang engkau India ke, engkau Jepun ke, orang putih ke, engkau Melayu ke, engkau siapa saja, engkau dapat grab apa sebenarnya yang Allah nak bagi tahu engkau. Yang tu yang penting. So itu kita kena tadarus dan kita tafakur. Tafakur kan itu dalam bentuk tanda-tanda. Sebab orang Melayu punya perumpamaan kan dengan orang putih punya perumpamaan, bahasanya lain, tapi maksud dia sama. Kan? Bagai anjing dan kucing. Kita tengok bagai anjing dan kucing. Kita tengoklah apa cerita anjing dan kucing ni. Kan? Kita boleh tengok, oh Allah nak cakap apa? Orang Melayu kita ni nak cakap apa? Sebenarnya orang nak bagi tahu anjing dan kucing ni tak boleh kawan. Jadi bahasa dia macam tu. Kan? Bahasa dia nak bagi tahu kita kena tengok tanda. Tanda dia macam mana? Tanda pada alam. Kalau orang tu kucing boleh tak kenal, anjing boleh tak kenal, so macam mana dia nak gunakan peribahasa tu dengan tepat? Betul. Kan? Orang yang memang dah tak pernah jumpa anjing semua hidup dia, dia ingatkan anjing dengan kucing tu macam best friend. Dia akan salah interpret bacaan Quran tu nanti. Salah interpret peribahasa tadi, perumpamaan tadi. So tujuan kita buat parenting class dengan tadarus ni adalah untuk kita kenalkan nama-nama. Itu tadarus. Peringkat pertama mesti kenal nama-nama. Okay? Alright. So di situ kita nak kena bawa kepada satu inilah. Kita mula kena melukis lah kali ni. Okay. Boleh nampak clear? Alright. Boleh. So dia kena kod mana pun dia kena bawa dalam peringkat, dalam ni mesti dengan timeline. Okay. So ini adalah timeline yang kita nak kena tahu. Tadi kita nampakkan daripada surah 29 ayat 45. Okey, so 29 45 ni apa yang kita nak kena faham, ada beberapa fasa yang kita kena tahu. Okey. First, kita masuk dalam fasa tadarus. Kemudian tafakur. Kemudian tadabbur. Ni tulis bahasa Arab, semua duk apa tak faham nanti. Apalah nak dibacakan dengan ni apa bahasa Arab ni. Konsep dia mudah. Tadarus ni kita kena belajar. Okey, tafakur ni proses fikir. Tadabbur ni proses tadbir. Macam mana kita nak laksanakan ayat ni, macam mana kita nak buat ayat ni. Convert from theory to practical. Daripada manual
to actual. Macam mana kita nak bawa benda tu dalam bentuk yang lebih besar. Dan tabayun ini peringkat kita jadikannya dalam bentuk bainat. Bainat ni kita nak nampakkan pembuktian. Pembuktian lah senang. Kita nampak penjelasan. Sampai jelas. Sampai jelas. Dia satu proses, dia boleh kata hasil pun dia juga. Okey, di peringkat penghasilan. Apa hasil yang kita dapat daripada program ni? So, di sini tadarus ni kita nak kena kenal nama-nama dulu. Apa tu takwa? Apa tu solat? Apa tu zakat? Apa tu puasa? Yang anak-anak kita betul dia dapat dekat sekolah, tetapi di sekolah itu hanya dapat dalam bentuk pendidikan yang formal, hanyalah kita dapat untuk tujuan-tujuan fiqah terutamanya. Untuk strategi pembangunan insan, pembangunan diri, kadang-kadang kita terlepas pandang macam mana kita nak memahami ayat-ayat ini sebagai satu prinsip pegangan kepada akhlak ni nanti. Hujung ni kita nak bawa kepada akhlak ni. Tabayun adalah dah proses akhlak dah. Okey? Alright. So, nama-nama ni kita nak kena kenal. So, daripada nama-nama ni, macam mana kita nak fikirkan sebagai ulil albab. Tadi golongan ulil albab tadi ni. Ulil albab. Macam mana kita nak fikirkan tanda-tanda dia. Kita nak jelaskan, kita nak sampaikan pula proses kepada aqimus solah. Ini cerita dah masuk peringkat solat. Ini baru peringkat tadi utlu, tilawah. Tilawah ni nak kenal nama-nama je. Tahu, dulu kita belajar Quran, kena kenal mat asli, mat silah tawilah, kan? Mat lin, mat tabi'i, macam-macam jenis mat kita kena kenal. Tetapi ruginya kita tak kenal satu pun perkataan yang ada dalam Quran itu sebagai satu bentuk pendidikan. Tilawah pergi kepada peringkat solat, tadi kita nampak kan? Lepas tu tadaburnya dia masuk kepada peringkat dinampakkan pencegahan keji dan mungkar. Ini dah masuk cegah keji dan mungkar. And then wala zikrullahi akbar. Zikir Allah untuk dibesarkan. Macam mana kita besarkan Allah tu? Itulah proses tabayun. Inilah proses macam mana kita nak membuktikan Allah tu besar. Bukan sekadar di mulut. Di mulut ni dekat tilawah ni. Cakap je. Kan? Ini dah nampak. Allah besar. Macam mana kita nak nampakkan Allah tu besar? Kuasa Allah tu meliputi akhlak yang kita akan persembahkan. Tahu? Nabi cakap, orang yang paling kuat bukan orang yang paling sasa tubuh badannya, tetapi adalah orang yang paling sabar. Itu hadis. Macam mana kita nak dalam keadaan kita diuji, macam mana kita nak jadikan sabar itu sebahagian daripada orang-orang yang ciri-ciri orang beriman. Innallaha ma'as sabirin. Tu ayat tu. Tu di peringkat tilawah kalau ikutkan. Tetapi macam mana ayat yang kita baca di mulut tu dijadikan zikir. Ni kena sabar ni. Apa makna sabar? Tu kena tahu pula. Makna sabar ada dekat surah 3 ayat 146. Ni sedap sebut laju je sebut nombor kan. Jangan risau. Ni kata ni petik sedap. Ni kejap ayat ni. Jangan bimbang. Satu hari nanti sampai masanya anda pun macam mana yang kami dapat, begitu juga kami akan sampaikan dan cerapkan sehingga anda mampu menggunakan setiap perkataan-perkataan ayat-ayat Quran itu. Cakap dengan anak-anak. 17.36. Boleh cakap macam tu je dengan anak. Anak pun, baik ibu. Kan, kalau kata nak minta tolong kan, wasta'inu bisabri wassalah. Ni surah 2 ayat 45. Dia boleh cakap macam tu je, main ayat kod-kod je. Sebab apa? Sebab anak dah tahu dah di mana letaknya perintah itu, di mana perintah Allah suruh kita laksanakan setiap ayat itu secara pelaksanaan. Tahu, jangan berkata kepada ibu bapa. Anak boleh cakap, kat mana ayat dia? Kena pakai tudung. Kat mana ayat dia? Mak bapak boleh tunjuk-tunjuk je. Kan? Ingat? Kena buat baik dengan mak bapak. Surah berapa? Dia cakap surah berapa. Kan? Kenapa surah keldai itu buruk? Ada ayat dia dalam Quran. Surah berapa? Ayat berapa? Jadi ini nikmat. Nikmat kami dah rasa dah dekat dalam prihatin. Sebab apa? Anak-anak kami diberikan pendidikan begitu. So kelas mereka macam inilah. 4 kelas. Daripada tadarus, tafakur, tadabbur dan tabayun. Okey, saya pass kat Ustaz. So kalau cerita pasal petik-petik Al-Quran ni Ustaz, saya teringat satu video orang anak Yahudi namanya. Anak Yahudi tu bila dia tanya, mak dia tanya, ni surah apa? Kalau kitab Taurat ni lah. Taurah ada tu lah. Anak dia boleh sebut spontaneously. Yes. Dia boleh petik-petik. Tapi anak kita bagaimana? Kita membicarakan tentang kita nak membina anak kita. Kita nak membina syurga di dalam rumah tangga. Kan? Tapi kita tanya anak kita tentang Al-Quran, tak tahu. Apatah lagi bapaknya.
apatah lagi maknya bagaimana. So ini yang membuatkan kita muhasabah balik. Membuatkan kita muhasabah balik. Kita kadang-kadang kita benci, kadang-kadang kita bengang dengan Yahudi kan. So kadang-kadang kita tengok Israel tu macam-macam dia buat. Tapi kenapa kalau kita betul-betul zikirkan, kenapa sekarang ini dia dekat tampuk atas dalam orang kata di dunia ni lah sendiri. Mereka sedikit, mereka tu minoriti. 11 juta je, 11 juta je umat Yahudi berbanding umat Islam 1.8 billion. Tetapi bagaimana kualiti umat Islam? Bagaimana sistem ataupun acuan pendidikan umat Islam ini yang diterapkan kepada anak-anak kita, terutamanya. Jadi terima kasih kepada yang mengikuti live kita pada hari ini. Sama-sama kita open mind kita, open mind kita untuk kita install. Kalau kita nak bawa Al-Quran, pertama sekali kita kena kosongkan cawan kita. Kita kena kosongkan cawan kita untuk kita isi dengan air. Untuk kita isi dengan air. Kalau kita datang dengan cawan yang dah penuh, curahlah macam mana sekalipun, dia akan melempah keluar. Melempah keluar air tu. So, kalau kita lihat frame yang Ustaz Syauqi layout ni, sangat interesting. Iaitu daripada tadarus, kemudian tafakur, tadabbur, kemudian tabayyun. Inilah antara elemen zikir yang sentiasa kita akan bawa untuk kita mengenali Al-Quran, agar kita mampu mengaplikasikan Al-Quran itu. Alright? Sebab apa? Kalau kita lihat, kalau cerita pasal nama-nama ini, Allah dah elaborate dengan jelas dah. Bagaimana nama-nama ini juga diajarkan kepada Nabi Adam AS. Dalam surah 2 ayat 31, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dan apabila diilmukan kepada Adam nama-nama, jadi diceritakan kepada Adam nama-nama. So sama juga prosesnya kita sekarang, kita akan melalui fasa sebagaimana Nabi Adam lalui juga. Kita akan dibawa balik kembali mengenal nama-nama. Okay? Nama-nama ini yang kita tak kenal sebenarnya. Kita duk baca Quran, tapi kita sebenarnya masih lagi ummi, buta huruf sebenarnya. Tak kenal pun Al-Quran. So macam mana kita nak bawa Al-Quran ni dalam kehidupan kita? So dia akan menjadi sebagai satu retorik saja nak membawa keluarga kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi sebenarnya dia hanya laungan saja. Kita tak tahu nak bawa Al-Quran ni macam mana. Sebab apa? Sebab sebenarnya kita tidak memahami nama-nama ini. Jadi kita kena kuasai nama-nama ni dahulu dan baru kita faham. Oh, nama ini diletakkan kat sini, apa konteks, message yang Allah nak sampaikan kepada kita rupanya. Macam tu Ustaz. Macam tu. So bila kita masuk kepada tafakur ni, Allah kata inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bila Allah kata macam tu, sesungguhnya solat itu telah pun ditetapkan waktu-waktunya. Jadi bila Allah dah tetapkan waktu, kita solat 5 waktu contohnya, daripada subuh sampailah kita solat pula isyak nanti, kemudian ada proses siang dan malam tadi Ustaz baca tadi dalam surah 3 ayat 190 tadi tu. Jadi semua ayat-ayat tu ada kaitan. Jadi bila ada ditetapkan waktu-waktunya, itu cerita tentang takwim. Ni proses takwim. Solat ni terkait dengan takwim. So takwim ini adalah benda yang terkait dengan takwa. Ni masing-masing dah kena baca ni. Kan? Setiap apa yang kita buat, dia mesti ada takwim dan takwa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. So, setiap kejadian, anak tu mesti dibentuk dengan ketakwaan yang fokus dia, khusyuknya kepada takwim yang kita tetapkan. So, mak bapak kena tahu macam mana nak meletakkan takwim pembinaan anak secara committed. Kita pun dibesarkan daripada kecil tu, pagi pergi sekolah, tengah hari pergi kelas ngaji Quran, petang masuk sekolah Arab, malam nanti pergi lagi mengaji Quran maghrib, balik rumah, duduk sekejap dengan mak apa semua, tidur. Esok sambung lagi. Itu takwim penciptaan anak-anak. Kalau pergi asrama, anak duduk asrama pun ada juga. Pergi sekolah, balik ada prep. Malam, petang lepas prep, main bola sekejap. Tu lepas isyak, adalah aktiviti dekat surau apa semua kan. Hafal Quran, baca mak surat, inilah apa semua main. Lepas tu prep lagi sekali, lepas tu tidur. Standard itu semua takwim. Kerja pun sama. Dah masuk alam universiti, dah masuk alam pekerjaan, takwimnya pun sama. Setiap kita ini mesti kena ada takwim. Tak ada takwim, then something wrong. Tu kita kena kenal. So, dalam program kita ni, Parenting Al-Quran Minded yang kita nak bawakan kepada anda semua ni, dia ada 3 elemen. Okay, pertama, kita akan tekankan tentang Al-Quran. So, berdasarkan konsep tadilah yang kita kena tahu berkenaan dengan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. So apa tu kitab?
So kita akan bawa supaya kita kenal 2185 tu apa tu yang berkenaan dengan Al-Quran, berkenaan dengan kitab, berkenaan dengan sistem pendidikan yang kita kena sama-sama faham. Kalau tidak, kita akan jadi orang yang rugi, yang gone, tidak tahu macam mana kita nak melaksanakan ayat-ayat Allah. Alright? Itu satu benda. Saya cek elektrik. Okey, tiba-tiba kami dalam keadaan gelap. Okey, itu tandanya ada blackout dekat sini. Okey, ni DB ni Alright. Sementara Ustaz AA menjadi penyelamat untuk memberikan kami cahaya. Tengok. Dan demikianlah kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Surah 42 ayat 52 Allah kata kan. Dan kita kena faham apa yang kita buat sebenarnya ada tak ayat-ayat Quran yang jelas sebagai panduan? Ada. Buatlah apa pun, kita akan gunakannya sebagai satu bentuk pendidikan. Itu tadi iklan lah. Iklan dalam kegelapan. Alright. So Al-Quran 2185, kita kena kenal apa tu Quran. Kita kena kenalkan definisi Al-Quran itu kepada anak-anak. Anak-anak wajib tahu apa tu definisi yang jelas, bukan lagi berdasarkan sangka. So Al-Quran, kita akan masuk cerita solat. Al-Quran dan solat ini adalah satu pasang yang tak boleh kita ubah. Ini 29-45 tadi tu. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas berada di dada-dada orang yang beriman. Kita kena nampak benda tu. Orang yang diberi ilmu, kita kena tahu apa tu konsep. Apabila dibaca Al-Quran, maka dengarkanlah dan teliti. Sebut dalam surah apa? 7 ayat 204. Kan? Allah sebut ayat-ayat tu. So bila kita baca, kita jelas. Ada panduan dan bacaan dia. Solat yang macam mana yang kita kena faham? Allah kata, pergilah masjid, makan dan minum. Allah tak suruh solat. Ada dekat dalam ayat 31. Ni semua ayat yang kita boleh pakai dan kita boleh jelas. Sepatutnya, pakaian macam mana yang kita nak kena fahami. Dan cerita tentang akhlak. So inilah 3 kelas yang kita nak kena gunakan. Surah 33 ayat 21. Laqad khalaqna lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Konsepnya hujungnya Allah kata pun zikir balik. Apa yang kita nak zikirkan? Apa yang kita nak kena zikirkan Allah itu sebesar-besarnya? Apa yang kita nak nampakkan Allah itu sangat besar daripada akhlak Al-Quran balik. Dilaksanakan melalui proses pencegahan, cegah keji dan mungkar. Solat itu adalah cegah keji dan mungkar. So inilah 3 tema kelas yang kita kena tahu daripada parenting Al-Quran minded. Sebab ketiga-tiga kelas ini semuanya akan didasari dengan konsep Al-Quran. Kita kena tahu ni, kalau kita tak tahu semua ni, kita sebagai ibu dan bapa sendiri pun kita masih lagi gagal dalam mendidik anak-anak kita dengan mendekatkan mereka dengan Al-Quran. Mereka cuma jadikan Al-Quran itu sekadar bacaan sahaja. Kita boleh suruh dia, okey, hang pergi ngaji kelas, masuk kelas Quran, ayah bayar. Kan, kita kira nak bayar, ada duit, bayar. Ada duit, bayar. Kan, pergi tuition, mengaji ni bagi pandai sikit, kan. Masuk tahfiz, hafal Quran 30 juzuk. Boleh hafal, tetapi dia tak jadi. Al-Quran minded, dia tidak dibaca dengan hafalan. Okey, nak menghafal Quran, tilawah. Tetapi kalau nak Al-Quran minded, kau kena iqra'. So yang kita akan didik anak-anak kita ni adalah kembali semula kepada pendidikan iqra'. Tapi bukan iqra' kita alif bawah, alif atas kan, alif a i u semua tu tak ada. Yang tu bukan kelas kami lah. Tu kelas tu pergi masuk kelas lain tak apa. Okey. Kelas ini adalah kelas untuk kita menjadi ibu bapa yang faham Al-Quran. Lalu kita mampu untuk mendidik anak-anak kita mengenali dan melaksanakan Al-Quran. Kita dapat tempiasnya, anak kita pun dapat tempias dia. Okey? Ustaz, silakan. Okey. So saya nampakkan bagaimana apabila Ustaz Syauqi highlightkan benda ni, iaitu parenting Al-Quran minded kita ni. So itu adalah salah satu metodologi yang kita sendiri di RPWP buat. Yep. Kaedah pendidikannya, bagaimana kita memerhatikan tanda-tanda. So itu pertama sekali, ini antara ikhtiar kita, usaha kita, bagaimana kita nak ke arah membentuk anak kita mengikut acuan Al-Quran dan As-Sunnah. So ini kalau kita betul-betul nak buat Al-Quran, dan kena hidupkan Al-Quran ini di dalam rumah kita. So dia bukan sekadar pada di mulut, tapi melalui tindakan.
So kita akan mula dah menilai nanti. Kita dah dapat ni dan kita execute. Dan kita suka kalau antum nanti bila dah follow kelas kita, sharekan dia punya hasil ni bagaimana semua tu. So kita nak enjoy dia punya learning process. Dia punya learning process bagaimana kita nak menghidupkan Al-Quran di dalam rumah. So antara lain juga tambahan sedikit lah daripada saya, iaitu apabila kita melihat kebanyakan, kalau saya dulu, saya ni belajar tahfiz dulu. Masa di Semanggul, Perak. Tak lama pun, tapi kita lihat dekat sana kebanyakan kita dididik untuk menghafal. Tapi kita lupa tentang pengalaman real ni. Bagaimana kita menghafal, tapi saya apabila dihantar ke sana menghafal, untuk apa aku hafal banyak-banyak ni? Adakah sekadar aku nak bawa hafalan aku ini untuk kita imam dalam solat tarawih saja? Kan? So tapi kita tak tahu untuk bagaimana nak melaksanakan, nak membangunkan. That's why tadi ada wa aqimis solah. Akim ni adalah satu bentuk kerja yang Allah seru kepada kita, satu perintah untuk kita dirikan, bukan sekadar berdiri saja. Tapi kita kena didirikan. Macam mana nak dirikan? Kalau kita nak mendirikan sebuah bangunan, orang boleh lihat, orang boleh nampak, terzahir. Jadi kalau Al-Quran ini, dia mesti terzahir. Sistemnya mesti terzahir. Kalau kita kata Allah suruh anak kita jangan berkata uffin, kan? Jangan berkata kepada ibu, dan kita kena zahirkan benda tu. Kita kena tonjolkan uswah tu. Dan sebab itu, kalau kita lihat ketika zaman Rasulullah SAW, dia hanya create satu sampel community saja. So bila orang melihat sampel community ini, orang tertawan. Orang suka lihat. Macam mana dia buat ni macam ni? Macam mana dia boleh ada sahabat-sahabat yang macam ni? Macam mana dia boleh ada anak yang taat macam ni? Macam mana dia boleh ada isteri yang bagai macam ni? So, apabila mereka melihat, suka dengan hasil itu, so mereka akan tanya, daripada mana rujukannya? Tu yang sedap kita nak cakap, rujukannya Al-Quran. Kat situ sebenarnya kita bawa orang menzikirkan Allah. Daripada kerja buat kita sebagai orang Islam, orang beriman, kita bangunkan, kita dirikan solat, sehingga orang nampak hasil solat kita itu, dan kemudian orang nampak, subhanallah, bagus anak ni. Subhanallah. So Allah disucikan, sistem Allah itu disucikan melalui kerja buat kita. Kita menunjukkan satu sampel yang bagus, uswah. That's why Rasulullah, dia tak banyak cakap. Kan? Rasulullah dapat wahyu, dia ajak member dia, sahabat-sahabat dia, bincang, jom kita bincang. Okey, sini nampak. Macam mana how to execute, kita execute. Rasulullah pun ada buat konsep try and error. Kan? Dia berdakwah kat sini, kadang-kadang kena cemooh. Dia berdakwah kat sini, kadang-kadang kena lempar batu. So itu yang Rasulullah dah teroka. So kita melihat jejak-jejak Rasulullah, jejak-jejak Rasulullah. So kita ambil ibrah dia dan kita cuba apply dan kita sempadani. Tak semua sunnah yang ditunjukkan itu kita kena ambil semua. So itu pun kita akan fahami nanti sunnah, the real sunnah, bagaimana kita nak aplikasi dalam keluarga kita, keluarga kita. So ini benda-benda yang kita nak bawa. So kita kena ingat, pertama sekali, kalau Ustaz tadi ada sebut, saya suka dengan perkataan pakaian. Dalam Al-Quran Allah dah sebut wasiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu itu kamu kena sucikan. Taharah ni cerita pasal suci. So kita kena sucikan. So apa itu pakaian? Jadi pakaian pun kita kena faham. So very interesting. Siapa yang berminat nanti boleh join terus cepat-cepat. So kita akan buat lagi 2 minggu lagi. Kita akan buat 21 hari bulan November 21 hari bulan November. 21 hari bulan November itu ada 2 minggu lagi sebenarnya. Boleh start booking. Boleh start tempahan. Saya nak masukkan dekat dalam dalam kita punya komen tu, borang yang akan anda semua boleh isi. Betul. Dan kepada siapa yang dah pun dah register sebelum ni, cuma anda register untuk kita dapatkan nama, makluman, kita ada baca masalah. Kalau kita baca masalah tu kan, saya nanti Ustaz mungkin boleh ni kot. Situ je dah ada satu bentuk silibus yang power dah untuk kita. Saya ada share dekat situ. Ada satu form yang siapa nak masuk tu ada dekat tu, bit.ly daftar parenting Al-Quran minded tu. Bahagian komen dekat bahagian komen. Yes. Dekat bahagian komen tu dah diisikan. So siapa yang nak dapatkan maklumat berkenaan dengan tu, saya dah pinkan komen tadi tu. Sudah dipinkan, so boleh tengok ayat-ayat tu, apa form tu, dia boleh membantu untuk kita memilih package yang kita nak gunakan nanti. So masing-masing boleh start
timbang tara. Program kita sama macam Snap. Bayaran dia RM70 untuk satu sesi. Okey, RM70 untuk satu sesi. Tapi dia ada early bird. Siapa yang ambil ataupun masuk awal akan dapat slash RM50. Kalau makin lambat, makin tangguh, dia akan jadi harga RM70. Okey, so di situ jadi satu modal kepada anda semua untuk lihat kelas yang pertama dulu, sebab kelas ini dia ada kelas yang pertama tadarus, tafakur, tadabbur dan tabayun. Maksudnya this is the commitment yang kita kena sama-sama fikirkan. Kalau masuk kelas pertama dah rasa macam tak berbaloi nak sambung, it's up to you. Tapi bagi yang committed nak pergi lebih jauh, lebih banyak, begitulah kelas yang akan kita lakukan nanti. Dan dia ada 3 dia ada kelas tentang Al-Quran, tak sama dengan kelas solat. Solat kita akan fokus khusus kepada ayat-ayat yang menceritakan tentang solat saja. Khusus macam mana kita nak memahami solat itu sebagai satu bentuk pembinaan jati diri keluarga. And then kita ada lagi satu akhlak. Akhlak nanti dia akan masuk banyak sikit lah. Tips-tips parenting bukan daripada kami berdua sajalah. Dia ada ramai daripada kalangan-kalangan yang akan bersama-sama dalam program parenting. Kalau dalam bicara maqasid tu, kita dah kenalkan Jiha, isteri kepada Ustaz AA. Kemudian kita kenalkan Miza. Dekat-dekat je. Jiha, Miza. Kalau isteri saya Jaja. Semua lebih kurang. Ika. Ika pun baru ni kena keluar. So, ini antara moderator-moderator untuk bahagian parenting. Nabila, Bila pun akan ada juga bersama-sama. Jadi semua ini adalah nisak-nisak. Kenapa nisak ni datang ramai pula ni? Kan kami berdua je laki ramai. Co-founder RPWP ada 20 orang, bapak-bapak. Kemudian ada isteri masing-masing, dah jadi 40 orang. Kemudian ada anak-anak generasi pertama. So, sebenarnya ramai yang mampu untuk menjadi moderator dan membantu kita semua ni untuk memahami konsep-konsep parenting berdasarkan Al-Quran minded. Betul. So part yang kita dah buat, first kita kena faham dulu Quran, di mana ayatnya, di mana perintahnya, supaya senang kita nak execute benda tu di rumah kita. Itu yang saya nak nampakkan dulu. Okey, sila Ustaz tambah. Dia banyak sebenarnya nak tambah. Banyak benda nak sembang ni. Kan, itu kelas kita nanti 3 jam. 9 sampai 12 tengah hari. So 3 jam tu insya-Allah kita akan pastikan macam rasa tak cukup 3 jam ni. Kita akan bagi yang the best lah untuk anda. Okey, insya-Allah. So kita kalau boleh kita nak ceritakan pasal real story, real education. So dia bukan sekadar satu benda yang utopia, tapi dia realistic education kepada anda, sebab kita kena ingat apabila kita bicara tentang Al-Quran, dia menyentuh diri kita dan keluarga kita. Kalau kita cerita pasal solat, nanti kita akan kaitkan kenapa dalam solat, dalam tasyahud awal ada cerita pasal tasyahud akhir ada sebut pasal kama sallaita ala Ibrahim contohnya, dan juga Ali Muhammad dan juga Ali Ibrahim. Kenapa kaitan dia dengan Ibrahim dan juga keluarga Muhammad ni? So tu pun sangat interesting. Sains solat, 13 rukun solat itu ada, dan 13 tu kita akan perincikan dalam maqasid. Maqasid ni suka tu sebut maqasid. Orang kadang tak tahu apalah Ustaz duk sembang maqasid. Maqasid tu daripada perkataan maksud, tujuan, matlamat. Kenapa solat itu diberikan kepada kita dalam bentuk ritual dan actual? Mesti ada matlamat dia. Okey? Dan nanti kita akan jelaskan sampai peringkat ni untuk ibu dan bapa yang nak kahwin, bukan nak kahwin nak kahwinkan anak-anak nanti. Bukan bapa nak kahwin, okey? Kita ni nak kahwin, nak nikahkan anak-anak kita. Selalunya kita hantar anak kita pergi kursus perkahwinan. Saya dulu pun masuk kursus perkahwinan. Tahu dapat satu sijil, dah layak kahwin. Dia rasa macam tu je perasaan dia. Tapi sebenarnya banyak benda kosong lagi. Kan? Sijil itu hanya untuk menghalalkan satu proses. Tak payah tipu lah Ustaz. Saya dulu nak kahwin, saya hafal rukun nikah, tapi kita tak memahami Ustaz. Lalu kita tak faham rukun nikah tu. Padahal rukun nikah tu, itulah satu input yang paling besar sekali yang mak dan bapak kena faham, kena tahu. Apa tu 5 rukun ni? Kalau saya tanya ni, mak bapak ni semua dah menyorok belakang Facebook dah, menyorok belakang komen dah ni. Selalunya kan? Tersungkur sujud dia tuduh. Nak apa rukun pertama rukun kedua apa ketiga apa? Kahwin dah 30 tahun. Kan? Rukun nikah pun masih lagi. Tu kita mak bapak. So kita sendiri nak kena tahu, dan kita membawa prinsip rukun tu each and every day kita bersama dengan anak-anak kita. So rukun pertama, rukun kedua, rukun ketiga, keempat, kelima tu kita akan londehkan terus apakah falsafah sains di sebalik pendidikannya, supaya kita faham kenapa kita kahwin, untuk apa kita bina rumah tangga, kenapa rumah tangga itu diertikan dengan maksud masjid, kenapa masjid Allah itu membina rumah tangga adalah membina masjid.
Bila kita kahwin, kita lengkapkan separuh daripada agama kita. Why? Semua soalan-soalan ni kita dulu duk gunakan hanya untuk zaman bercinta je tahu. My other half. Woi, sembang. Kan? Sembang orang putih kan? My other half kan? Tapi tak faham my other half tu apa sebenarnya fungsi dan peranan di other half tu. So kita nak kena, biar kita faham dan jelas. Kita nak didik anak, kita nak fahamkan mereka konsep perkahwinan, kita nak nikahkan mereka biar mereka tahu rukun nikah itu dan mereka jelas. Ni sebagai ibu dan bapa. Kita adalah imam. Kan? Suami dia punya masjid di luar rumah. Isteri masjidnya di perut rumah. So ni benda-benda yang kita nak kena didik supaya kita jelas. Step by step yang kita kena faham. Okay? So ada soalan yang ditanya tadi ni. Ustaz, participate suami isteri bayar untuk seorang ke dua orang? Okay. Bayar seorang dah cukup. Bayar dua orang jadi sedekah. Dia macam tu. Kan? Dia bayar seorang dah cukup lah. Kita share screen kan. Islam ni tak ada paksaan. Kita sendiri value ilmu kita tu. Kita mudahkan. Kita mudahkan. Ada orang dia bayar seorang tapi 6 orang tengok dengan anak-anak dia sekali kan. Takkan kita nak zalim macam tu kan. Kita guna per device. Mudah macam tu sajalah. Okey, mudahkan untuk per device. So siapa-siapa yang nak masuk tengok satu keluarga. Lagi baik, lagi kita suka. Penjimatan yang kita boleh beri. Tetapi manfaat dari sudut ilmu sangat-sangat besar. Anak dapat, isteri dapat, suami dapat. Tak payahlah suami nanti dapat dah banyak dah, berasak-rasak kepala dia ni. Nak campaikan, alah jam pula. Jadi payah nak sampaikan kat isteri masing-masing. So gunakan ruang yang ada ni. Even isteri pun, kadang-kadang kita tahu ada suami ni ego sikit kan. Dia tak nak masuk kelas parenting ni kan. So buka dekat TV besar-besar kan. Paksa rela suami tu dengar sama-sama. Pun boleh buat juga. It's up to you macam mana nak maximizekan apa yang kita bagi ni secara berbayar, tetapi dengan satu bayaran dia mampu untuk kill many bird. Right? Saya tambah sikit Ustaz. Okey, sila. Saya suka cerita pasal banyak lagi masa. Cerita pasal ilmu ni. Okey, kalau kita lihat kenapa dalam solat banyak Allah pairkan dengan zakat. Wa aqimus solah, wa atuz zakah. Yep. So kita kena ingat, kadang-kadang kita banyak doa. Kalau saya sendiri dah alami pengalaman ini kan. Kadang-kadang kalau kita dalam majlis ilmu kita doa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ilmu tu satu perkara, tetapi kefahaman daripada ilmu yang kita pelajari itu adalah satu perkara yang lain. Yang Allah akan berikan kepada kita kalau kita benar-benar khalas dalam mencari ilmu ini. That's why kita letak RM50 tu sebenarnya sebagai satu garis hukum saja. Sebab apa kita kena ingat, kita berbuat ini semuanya kerana Allah dah. Kita kerana Allah dah. Tapi kita hanya RM50 ni untuk kita supply, untuk kita salurkan kepada pembangunan anak-anak, rumah pengasih warga prihatin. Kita bawa kembali semua ke situ, tidak ada masalah. Antum boleh nampak bainat dia. Tu cerita pasal bainat tadi, bukti dia depan mata. Kan, depan mata nampak tu konsep dia. So tidak ada masalah. So RM50 tu just a matter of satu nilaian saja. Tapi kalau kita betul-betul value ilmu Allah ni, dia lebih daripada itu sebenarnya. Lebih daripada itu. Kita hanya bagi saja. Tapi the end sebenarnya adalah the best adalah kita sendiri tahu value ilmu Allah ni bagaimana. Itu yang kita namakan sebagai konsep siddiq. Siddiq, membenarkan. Itu yang kita keluar. Apabila kita nampak satu kebenaran, kita keluarkan sedekah. Kita keluarkan sedekah. Itu konsep sebenarnya Allah ajar. Sedekah. Itu frame besar dia. Tapi itu kita nak sentuh tu dulu. Kita nak bawa kepada parenting dulu. Sebab Islam ni dia encompasses, dia mencakupi satu benda yang lebih besar sekali. So kita hanya tarik keluar sedikit dalam sudut parenting. Dalam sudut parenting yang kita nak bawa. Sebab apa kita nak develop balik keluarga. Apa yang kami rasa daripada Al-Quran ini, kita hanya nak share. That's why kita nak share sebenarnya. Ini perkongsian kita. So itu dia. Cuma dari segi perkongsian itu ada element of cost. Kita pun tak nak terlalu mahal, kita tak nak terlalu murah. Betul. Tetapi masa yang kita berikan itu adalah komitmen yang kita nak. Kalau boleh kita nak pandaikan orang yang bersama-sama dengan kita. Sama juga dengan anda yang menonton nanti bila dah masuk, itu komitmen yang anda letakkan. Kita korbankan masa masing-masing untuk satu program yang kita khusus dan kita tahu bila kita convert pelaburan ini dalam bentuk, ni namanya investment. Investment hujungnya mesti ada satu hasil. Kita nak hasil kita kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Biarlah kita dulu tersalah arah, tersalah langkah dalam pendidikan kita mendidik anak-anak kita. Itu dulu, cerita dulu. Once kita dah dapat wahyu, dah dapat Quran yang menghidupkan jiwa kita ini dengan kefahaman agama yang sebenar, yang hak, lalu kita boleh mengubah sedikit sebanyak konsep kita mendidik anak-anak kita yang tersalah dulu tu. Okay? Allah dia tak akan bagi petunjuk ini tanpa dia bagi pembantunya. Dia macam tu. Kalau Allah bagi kitab, Allah mesti utus seorang Rasul. Itu konsep dia.
kan. Tetapi Nabi dan Rasul itu sudah tidak ada, tetapi digantikan dengan pewaris-pewaris Nabi yang akan meluruskan balik apa yang dah dibengkokkan oleh manusia lain. Betul. Tahu, kalau ustaz tadi dia cerita tentang dia punya tahfiz dulu, mengaji tahfiz apa semua. Saya dulu mengaji apa? Mengaji Al-Quran bersanad. Tahu, belajar Al-Quran bersanad tu sanadnya sambung ke Rasulullah. Hujungnya, itulah hujungnya. Itulah hasil dia tu. Hujung dia tu berhasil lah. Apa yang hasilnya kan? Belajar dah Quran bersanad, betul. Kita belajar bacaannya jelas apa semua kan. Tapi hasil tu kita tak dapat. Kita cuma mengharapkan pahala semata-mata. Tetapi rupanya nanti kita kupas isu pahala, masya-Allah, kita akan nampak sangat-sangat indah Al-Quran dan pelaksanaan itu seiring. Yang tu yang seronok kita dapat nanti. Ustaz, ada soalan Ustaz? Ada soalan? Daripada Alia Corina Ramsi. Assalamualaikum. Nak tanya 3 kelas ini dibuat satu hari atau 3 hari yang berbeza, dan setiap kelas berapa jam? Okey, alright. Kita punya kelas sebenarnya 3 kelas yang dipakejkan, tetapi sesi yang berasingan. Okey, siapa yang nak package, boleh package, ambil 3 kelas, bayar serentak, dapatlah murah sikit. Siapa yang nak ala carte, boleh ambil satu-satu. Okey, aku dah tahu solat, nak ambil Quran. Aku dah tahu Quran, aku dah tahu solat, nak ambil akhlak. Boleh ambil. Sebab kelas kita akan buat Sabtu dan Ahad. Sabtu kita buat 1 hari full day, pagi dan petang. Ahad akhlak. Alright. So mungkin kita akan boleh ubahlah antara hari-hari itu mengikut keperluan. Tetapi dia macam tu. 9 sampai 12 tengah hari, 3 jam satu session. Kemudian sambung pukul 2 sampai pukul 4, pukul 5 petang. Okey. Kemudian hari Ahadnya sambung lagi satu sesi akhlak. Pagi jugalah 9 sampai 12. Tapi jangan risau, kita ni cakap banyak. Kadang-kadang tu bukan 3 jam, kadang boleh jadi 4 jam. Sampailah kita dah nampak muka ni berasap ke tidak ni kan. Ni ya ke tidak ni kan. Jadi dan sebenarnya setiap kelas kami jamin takkan sama. Why? Sebab dia berdasarkan asbab. Al-Quran ini asbabun nuzul. Kami ni tak ada skema yang khusus. Maksudnya kita memang ada modul, tetapi modul tu adalah 6236 ayat Al-Quran. Meaning dalam setiap kelas tu ada je ayat Quran yang akan keluar. Ayat apa jangan tanya lagi. Tu ada orang minta nota. Ustaz, buatlah nota Ustaz. Kami conteng-conteng. Boleh buat. Saya bagi kertas A4 kosong nanti. Tak tahu nak bagi apa lagi. Sebab apa? Sebab ayat Quran ini kita cuma boleh rangka saja. Tapi waktu penyampaian nanti dia akan mengikut asbab-asbab. Dia tanya soalan, ini jawapan dia. Tanya soalan, ini jawapan dia. Tanya soalan, ini jawapan dia. Guna Zoom ke guna Facebook? Okey. Tengok. Dia dah mula tulis tu, ada ayat lah tu. Bila kita guna Zoom, saya suka guna Zoom. It's an added value. Okay? Added value. Di situ kita boleh tengok muka, sorang-sorang air muka. Sebab kami buat kursus haji, kami guna Zoom kan. So kita senang. Kita nampak muka sorang-sorang. Seronok kita mengajar, nampak muka. Pakai Facebook ni macam ni lah. Tengok telefon, tu tengok muka sendiri. Kan ada benda yang kita kadang-kadang tak puas dalam penyampaian kita. Tapi insya-Allah kalau ramai orang sangat, kita terpaksa guna metod Facebook group lah kalau ramai. Tetapi kalau tak ramai, and then insya-Allah kita akan gunakan one-to-one session macam kita guna Zoom. Zoom boleh pergi sampai 100 orang. Lebih personalized lebih personalized lah. Tapi muka kecil-kecil kita boleh Zoom besar, tak apa, jangan risau itu. Tetapi Al-Quran yang kita nak nampakkan ni ada 6, 2, 3, 6 ayat. So kita mungkin tak boleh habis one shot dalam 3 jam. So mungkin akan ada kelas-kelas tambahan ataupun advance yang kita boleh lakukan nanti. But the discipline is there. Kita bagi satu disiplin, then you know how the discipline work. Supaya kita boleh istiqomahkan. Tapi tak lengkap lah tanpa another follow up. Alright? Yang tu yang kita nampak ada keperluan untuk kita buat kelas yang sampai 3 session. Alright? Macam tu. So mula daripada kelas Al-Quran, next kita sambung solat, next day kita akan sambung tentang akhlak. Macam mana kita nak develop Al-Quran tadi dengan solat tadi, hujungnya dia mampu menghasilkan akhlak. So 3 kelas ni, siapa rasa nak melabur lebih sikit, dia akan kena ambil 3 kelas terus lah. One shot, satu package. Tapi siapa yang nak ambil runcit pun kita benarkan. Betul. Tak ada masalah. Okey? Dia kalau dalam modul kita ni sebenarnya Ustaz. Cerita pasal modul lah. Saya suka cerita pasal modul. Kita akan bagi frame asas dia. Kerangka asas dia tu kita akan nampakkan. Kita nak cakap pasal apa. So kita tak larilah daripada topik tu. Okey, tapi ayat-ayat itu akan turun, dia menjelaskan mengikut asbab tu. Kerana apa? Kita kena ingat, setiap keluarga yang datang nanti dalam kita punya parenting, dia berbeza-beza background dia. Dia berbeza-beza masalah dia. Sebab itu kadang-kadang ada masalah, masalahnya menyentuh sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Lut, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Nuh,
So Ustaz, saya punya isteri macam ni lah Ustaz, saya punya suami macam ni lah Ustaz, saya punya anak macam ni lah Ustaz. So ini sebenarnya Allah dah maktubkan di dalam Al-Quran satu rujukan yang lengkap. So kita hanya perlu pick saja. Sebab itu kadang-kadang susah kita nak bagi ayat apa yang kita nak buka. Sebab apa? Kita akan membaca. Penyampai dia akan membaca apa yang disampaikan. Kalau kita cerita dalam surah Al-Alaq tu Allah banyak sebut Ar-Ra'aita tu sebenarnya pemerhatian, ro'a tu. Kami observe, okey, dia cakap macam ni. So dalam otak kita dah tahu dah, okey, Al-Quran ayat apa yang akan kita kupas, kita bentangkan supaya apa? Dia dekat dengan subjek tu. Tapi kalau kita buka secara rambang saja, dia tak menyentuh. Betul. So tu je. So jangan risau kalau kata ada yang takut ni apa, kelas ni nanti ada yang internet slow lah apa semua tu, jangan risau kan. Jangan risau sebab apa? Ada rakaman. Okey. So siapa-siapa yang berdaftar ni sebenarnya dia ada special access. Kita bagi panjang sikit tempoh dia. Ada yang kata seminggu mungkin tak cukup, nanti kita boleh extend sikit, mungkin 2 minggu untuk dia masuk qada, tengok berulang-ulang kali. Tak adalah masuk kelas ni, oh terlepas point apa Ustaz cakap tadi. Jangan tanya, kalau tanya Ustaz ulang balik tadi, jangan risau. Ulangan dia boleh tengok nanti kan. Kita mungkin boleh ulang balik sekejap lah dalam tak nak kita makan masa. Kita ada 3 jam tu biar kita pack betul-betul. Yang mana kita boleh ulang, kita ulang. Tengok waktu dalam group nanti. Kita akan letakkan dekat Facebook group. So you can go back to the link. Boleh tengok dan boleh berulang kali. Sama macam konsep kelas foto lah. Kalau kita ajar foto pun bukan boleh edit terus pandai. Tak, kena ulang balik kan. Lepas tu mungkin ada pertanyaan. Di situ kita ada follow up. That's why kita seronok ada follow up. Di situ you boleh tanya balik. Okay Ustaz, saya tak faham ayat ni. Saya nak buat gini-gini tak boleh. So di situ ada after sale service. Kita boleh bagi lagi perkhidmatan kita untuk kita bagi nasihat. Cuma jangan expect tanya satu leletu kita jawab. Payah sikit lah nak jawab waktu tu. Kecuali dalam kita mungkin interaksi dalam Telegram. Okay, Telegram mungkin kita boleh pantas sikit. Facebook mungkin makan masa. So tengok macam mana. Saya sebenarnya suka kalau kita buat dalam bentuk nanti satu masa ni ada alumni pula. Yang tu ni banyak benda dalam kepala lah. Sebab macam yang kita pergi umrah, balik daripada umrah tu, kita masih klik sampai hari ni lagi. Masih bersahabat, masih berkawan. Kita cuba terapkan macam mana program dalam umrah. This is a familyhood punya program. So jangan rasa, oh aku tak kenal dia ni lah, aku tak kenal dia ni lah, masing-masing nafsi-nafsi. Tak. Kita cuba buat dalam bentuk, ini keluarga. Okay? Dan kita cuba terapkan dalam bentuk kerjasama. Kita terapkan dalam bentuk persaingan yang sihat. Jangan rasa dia lebih pandai daripada aku ke, yang ni lebih ni, aku ni miskin, dia kaya. Tak. Kita cuba resolve semua tu. Allah kata dalam Quran, apabila nak jadi kiamat ni bumi diratakan. Orang takkan faham ni macam mana bumi diratakan ni. Kecuali mereka yang dapat strategi bacaan Quran dan they know how to use the ayat dengan strategi. Yang tu kita kena bagi dalam kelas nantilah. Waktu sekarang ni dah pukul 11.10 minit. Korang nak sambung ke? Korang nak sambung? Korang jawab dekat komen tu. Saya janji pukul 10.11 je. Kan? Kalau nak, bolehlah bagi diskaun. Kan? 10-20 minit lagi. Tapi kena tanya soalan lah. Kalau kata ya, kalau kata tak nak, kita orang tak nak lah. Nanti tahan-tahan masa korang kan ada yang ni. Itulah kita tengok program Ustaz kan. Masak makan tengah hari lagi lah kan. Ayam dah nak hangus lah. Kita tak nak macam tu. Alright? So, akan ada printable material ke yang kami perlu print sebelum kelas? Tengok, baru saya cakap tadi kan. Maksudnya, memang ada demand. Memang kita akan cuba bantu. Kita bagi printable material. Tetapi hanya secara kasar, you nampak the outline of the program. Dan you boleh notakan di mana-mana peluang kita bagi. Betul. Sebab kita tak boleh nak bagi full nota. Kerana ayat, macam tadilah kita cakap, Wallahualam. Ayat apa nak keluar waktu tu, keadaan waktu tu, dengan audience yang berbeza, dia mesti akan keluar dengan ayat yang berlainan. Okey? Bergantung pada asbab. Sebab kerangkanya ada. Daripada Rasulullah dapat Iqra' itu sampai Rasulullah dapat Fatihah, ayatnya dah ada. Kita akan gunakan frame asbabun nuzul. So kita ada timeline yang kita kena nampakkan. Kalau cerita sunnah, ini pattern sunnah Nabi. Ini pattern zaman kita. Ini timeline kita. Kalau saya lupa timeline, dia kena ada timeline dunia, timeline dan timeline Rasulullah sendiri. Kita kena ini semua kita sebagai anak yang nak masa depan. Saya dia cakap banyak. Cakap. Kalau nak ikutkan apa yang kami dapat ini sebenarnya daripada bapa-bapa di RPWP juga. Ya. Kadang-kadang bapa-bapa ni dia tak appear dalam kita punya live ni, tapi sebenarnya mereka adalah
orang-orang kuat sebenarnya yang menjadi satu sumber bagi kami juga daripada sudut cetusan-cetusan. Sebab apa? Dekat RPWP ni kita ada banyak keluarga-keluarga. So setiap keluarga-keluarga kita ni adalah subjek tu. So kita dapat real subjek yang kita dapat, Al-Quran cerita pasal ni lah. So jangan tipulah kalau kita dah laksanakan sistem Al-Quran ini tak ada masalah. Dia mesti ada masalah. Dan masalah tu memandaikan kita. Allah bagi kita solusi. So Al-Quran ni satu benda yang kita panggil dia sebagai satu control system. Satu control system untuk kita, anak macam ni perangai dia. So Al-Quran nak ajar macam ni. Dan kita refer kepada hadis-hadis juga, kita refer kepada sunnah Rasulullah, macam mana Rasulullah dulu perbuat. Tapi the main rujukan adalah Al-Quran. Okay, so kita lihat sebenarnya kalau cerita pasal cakap ni lah kan, kita paling risau cakap banyak sebenarnya. Yang cakap banyak ni sebenarnya buat tak buat kan, isteri ni bagaimana kan, anaknya bagaimana, nanti orang akan mula nampak atas bawah je kan. So yang ustaz cakap ni dia buat ke tidak ni sebenarnya. So jangan ingat kita ni maksum. Kita sendiri ditegur. Komuniti RPWP sendiri menegur kami juga. Kita pun diperbetulkan. So itu yang kita nak timbulkan, komuniti yang boleh ditegur, saling menegur antara satu sama lain. Kerana apa? Apabila kita dah mula mempelajari Al-Quran, kita meletakkan unsur nahniyah, unsur kami tu. Jemaah itu keutamaan, bukannya cerita pasal individu dah. Itu yang penting. Okay, so kita go back balik kepada ayat-ayat Quran. Macam mana kita sekarang ni tengah nak susun saf. Surah 61 surah saf. Surah 62 surah Jumaah. So daripada saf kita nak ada jemaah. Nak solat jemaah kena ada saf. Tengok. Daripada surah pertama Al-Fatihah, dikenalkan Al-Baqarah, dikenalkan Ali Imran, dikenalkan An-Nisa, dikenalkan siapa itu Al-Maidah, dan kemudian dikenalkan siapa itu Al-An'am, lalu nak ditinggikan menjadi Al-A'raf, dan akhirnya kita masuk proses Al-Anfal dan kemudian At-Taubah. Ni 9 surah pertama yang kita kena kuasai. Kemudian kita akan masuk surah Yunus, kita akan masuk surah seterusnya kan, sampailah kita pergi ke akhir ayat ataupun surah daripada 114 surah An-Nas. So ini perjalanan kita nanti ni. So ada 114 surah daripada lembu Allah kenalkan sampailah kita nak jadi manusia. Panjang cerita tak? Panjang. So jangan ingat 3 jam tu selesai semua lagi. Mungkin bayaran investment kita waktu tu hanyalah satu pelaburan pertama. And then kita akan createkan dia. So awal-awal sekarang ni dah boleh dah bajet-bajet sikit, ketepikan sikit pelaburan ini. Sebab apa? Hujungnya anda sebenarnya bukan saja masukkan kepada kelas ini untuk diri sendiri, dalam masa yang sama semua keuntungan ini akan kembali semula kepada pembinaan dan pembangunan rumah pengasih keluarga prihatin. Jadi tak ada gaji pun. Saya tak ambil gaji, saya pun tak ambil gaji. So mudah kami kerja, tak ada kira masa, tak ada kira gaji. Kita bagi ilmu ni as good as ini adalah hak anda, hak kalian untuk kalian miliki. Tetapi apa yang kalian zakatkan itu adalah sebenarnya banyak. Zakat masa, zakat idea, tenaga, pemikiran, keperluan diri, dan zakat ini akan membersihkan harta dan diri kita. Tahu, harta ni jangan sembang lagi duit yang kita nampak tu, koyan-koyan tu, belum. Harta yang paling besar sekali anak dan isteri. So untuk ibu dan bapa, ini adalah pelaburan kita untuk generasi-generasi anak-anak kita sebenarnya. Alright. Okey. Kita nak tengok apa lagi soalan yang ada. Apps terjemahan. Okey, ada apps terjemahan yang saya tadi untuk iOS, untuk yang pakai handphone buah-buahan. Handphone buah ni kita boleh download Al-Quran word by word. Okey, satu lagi, Quran ni sebenarnya penting juga untuk kita kena download dan kita kena ada dalam tab masing-masing. Ada Quran terjemahan lagi baik yang ada perkata di rumah masing-masing. Nanti waktu kita buat class session nanti banyak kita guna tu. Sekarang ni elemennya saya mungkin tak guna pada whiteboard dekat print screen saja. Kita mungkin juga guna whiteboard yang tradisional. Tengok macam mana keadaan nanti. Bergantung pada keperluan. InsyaAllah kita cuba baiki. Alright. Tengok ni. Ustaz A pun dah komen kat dalam tu. Alright. Dan daftar kelas package. Okey, alhamdulillah. Nanti pembayaran apa semua nanti kita akan follow up. Dan di situ kita akan berikan maklum balas tentang kelas-kelas yang kita akan adakan. Alright. 21 hari bulan November. Tarikh kelas kita yang pertama. So ada 2 minggu lagi nak promote kat kawan-kawan, nak sembang dekat kawan-kawan apa semua. Dan kita akan jadikan dia adalah satu program yang pasti akan mengubah kefahaman kita dan ketakwaan kita. So takwa bicara committed, bicara how to commit kepada Allah, dan akhirnya kita nak membentuk sebuah keluarga yang baiti jannati, keluarga yang di dalamnya ada
rahmah, mawaddah warahmah. Sedap sebut tu kan. Faham ke tidak tu? Kan ada mawaddahnya, ada kasih sayangnya. Rahmah ada petunjuknya. Ada ilmu di dalamnya. So part ni kita nak bentuk. Dan akhirnya rumah itu tadi ada raudahnya. Ni semua ni nama-nama yang kita kenalkan ni. So sangat banyak nama yang kita nak kenalkan. So bayangkan 6, 2, 3, 6 ayat nak lambat dalam 3 jam agak mustahil. Tetapi kita akan bantu berperingkat-peringkat, bersiri dan ada upgrade. Termasuklah parenting, akan ada banyak konsep-konsep parenting yang kita nampakkan nanti. Okay? Yes. Ada lagi Ustaz tambahan? Rasanya itu saja daripada saya. Tu sahaja daripada Ustaz. Tetapi Dia tak boleh lama-lama, dia kena bagi geram sikit. Okay, dia betul, dia kena bagi geram sikit. Tapi itulah, sebelum kita pergi jauh lah kan, okay, kita nak, kalau boleh kita tengok satu video yang akan dikongsikan oleh apa? Okay, ada video tak Ustaz? Play daripada sana? Play daripada sana, saya dah terkeluar daripada switcher. Dah terkeluar daripada switcher? Okay, kita bagi Ustaz Akmal masuk dalam switcher.